Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ihad bin Yahya. Nombor matrik saya C20A1121. Saya Siti Syairah Akilah binti Sabri, bernombor matrik C20B1605. Saya Nurul Hazwani binti Ahmad Sukri, nombor matrik C20A1589. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Wanaf Atikah binti Wan Azuhar dan nombor matrik saya ialah C20A1501. Saya Nur Akikah binti Abu Hassan bernombor matrik C20A1625. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Najah binti Muhammad Lazin dan nombor matrik saya C20A1363. Hai, nama saya Siti Khairi Balkis binti Khairuddin dan nombor matrik saya C20A1433. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Sarah binti Akmas, nombor matrik C20A131. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farina Idayu binti Kamaruddin. Nombor matrik C20A0975. Saya mulakan dengan pengenalan. Pakaian tradisional merupakan pakaian yang dipakai dari turun-temurun dan masih mengekalkan keindahannya sehingga kini. Setiap pakaian tradisional ini mempunyai estetika dan simbolik yang tertentu yang melambangkan identiti dan bangsa itu sendiri. Kini, pakaian tradisional masih lagi diguna pakai oleh masyarakat Malaysia. Akan tetapi, pakaian tradisional ini semakin dilupakan dalam kalangan generasi muda. Bagi tugasan pembentangan perkumpulan ini, kami telah berjaya mendapatkan respon daripada borang soal selidik yang telah kami edarkan melalui atas talian. Baik, jika menyebut tentang pakaian tradisional, ianya merupakan lambang kebangsaan negara seperti baju kurung, baju kebaya, baju Melayu dan lain-lain. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pakaian tradisional semakin dilupakan dalam kalangan generasi muda dan 48% daripada hasil borang soal selidik telah bersetuju dengan masalah ini. Banyak punca yang telah menyebabkan pakaian tradisional semakin dilupakan dalam kalangan generasi muda dan punca yang mendapat respon tertinggi adalah generasi muda lebih tertarik dengan fashion terkini iaitu sebanyak 81%. Ianya disebabkan oleh ramai pereka fashion yang telah mencipta pelbagai jenis pakaian yang begitu mengikut peredaran zaman. Punca yang kedua ialah kehadiran dan perkembangan budaya asing secara meluas. Salah satunya adalah budaya barat yang mempengaruhi cara pemakaian generasi muda dengan sangat cepat. Seterusnya, baju tradisional dianggap ketinggalan zaman juga telah menjadi salah satu punca bagi masalah ini. Tanggapan mereka adalah disebabkan oleh keluaran pakaian yang diberi sentuhan moden dikatakan lebih segar di mata generasi muda. Antara langkah penyelesaian yang boleh dicadangkan bagi menangani isu ini ialah pihak kerajaan boleh mengadakan kempen melalui media sosial. Antara media sosial yang boleh digunakan adalah Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Hal ini kerana generasi muda sering menghabiskan masa mereka dengan media sosial. Selain itu, pihak yang terlibat juga boleh mempromosikan pakaian tradisional ini melalui penganjuran pameran atau forum. Kaedah ini digunakan bagi mendidik masyarakat, terutamanya generasi muda, dalam mengenali pakaian tradisional yang terdapat di Malaysia. Pameran dan forum ini juga boleh diadakan setiap tahun agar generasi muda akan lebih mengenali pakaian tradisional ini. Di samping itu, pihak kerajaan perlu mempromosikan pakaian tradisional ini kepada negara luar agar budaya negara Malaysia dapat dikenali di serata dunia. Hari ini saya ingin membentangkan tentang isi sumber yang digunakan untuk mendapat ilmu bagi mengenal pasti punca pakaian tradisional semakin dilupakan dalam kalangan muda. Ialah dari sumber ilmu internet iaitu taman14blogspot.com dan dari hasil kajian Google Form kami seramai 20 orang dan dari rakan-rakan yang mengenal pasti punca pakaian tradisional semakin dilupakan dalam generasi muda ialah kerana remaja pada zaman era globalisasi ini lebih menyukai pakaian ala-ala barat. Selain itu, generasi muda tidak diberikan pengetahuan yang mendalam tentang pakaian tradisional.
dan generasi muda tidak mengambil tahu tentang kepentingan menjaga pakaian tradisional secara turun-temurun daripada generasi yang terdahulu. Bagi mengatasi masalah ini ialah memakai pakaian tradisional seperti baju kurung dengan kerap. Bagi saya, tradisional ini haruslah dikembangkan lagi modernan pada masa yang akan datang dalam kalangan rakyat dan juga masyarakat supaya tidak mengalami ambang kepupusan. Cadangan seterusnya ialah mengadakan program pertunjukan pakaian tradisional, terutamanya kepada golongan yang muda kerana ia dapat mengelakkan lumputnya tradisional pada ingatan golongan yang muda. Seterusnya ialah sentiasa mengingatkan generasi kini tentang keunikan pakaian tradisional. Ibu bapa seharusnya memberi galakan yang penuh dalam memudayakan pakaian ini. Akhir sekali ialah mengadakan kempen tentang kepentingan menjaga warisan pakaian tradisional. Saya akan menyambung perbincangan bagi tugasan kami. Dalam perbincangan ini, saya akan menerangkan bagaimana kami menilai kebolehpercayaan sumber yang kami perolehi. Bagi tugasan ini, kami telah menggunakan laman web yang sahih dan boleh dipercayai seperti surat khabar online. Berdasarkan penulis surat khabar Sinar Harian Online, Dr. Ismail Swalman, beliau beranggapan bahawa pakaian pada zaman sekarang mencolok mata. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan beberapa pihak pereka fashion yang cuba mencari kelainan sehingga mereka lupa bahawa fashion ini telah mencemarkan adat dan tradisi baju Melayu terutama ketika menyambut perayaan Hari Raya. Bagi sesetengah pihak, sentuhan moden ke atas baju Melayu ini lebih cantik, bergaya dan lebih mengikuti peredaran zaman. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah iaitu kaedah soal selidik. Terdapat 20 responden yang bersetuju bahawa pakaian tradisional ini semakin dilupakan dalam kalangan masyarakat terutama dalam generasi muda pada zaman sekarang. Mereka beranggap bahawa pakaian tradisional ini tidak mengikuti peredaran zaman. Jelaslah bahawa pakaian tradisional ini semakin dilupakan dalam golongan masyarakat terutama dalam golongan generasi muda. Sekiranya masalah ini tidak dikawal dan diambil perhatian oleh setiap individu, tindakan ini mampu menghakis tradisi nenek moyang kita yang menjadi kebanggaan warisan budaya kita. Sekian. Pakaian tradisional antara yang melibatkan aspek seni warisan dan budaya yang penting dalam mencapai kesepakatan dan kesatuan antara satu sama lain. Namun, kaedah pemerolehan ilmu yang digunakan menunjukkan pakaian tradisional semakin dilupakan dalam kalangan generasi muda. Hasil daripada kaedah pemerhatian didapati bahawa pakaian tradisional tidak dipakai oleh generasi muda sebagai pakaian harian. Hal ini berlaku akibat daripada kesibukan golongan muda untuk terlibat dalam aktiviti berkaitan tradisi. Selain itu, hasil daripada kaedah pembacaan di laman internet, pakaian tradisional kian dilupakan oleh generasi muda kerana faktor globalisasi. Golongan muda terdedah kepada media sosial secara meluas. Aplikasi Facebook dan sebagainya memaparkan budaya dan pakaian barat menyebabkan golongan muda lebih tertarik akan budaya barat dan seterusnya melupakan pakaian tradisional. Hasil daripada kaedah soal selidik, rata-rata responden yang terdiri daripada generasi muda bersetuju bahawa pakaian tradisional semakin dilupakan kerana mereka lebih tertarik dengan fashion pakaian terkini yang mana lebih moden dan tampak lebih bergaya. Ada juga dalam kalangan responden bersetuju bahawa pakaian tradisional dianggap ketinggalan zaman dan mereka akan memakai pakaian tradisional yang telah diubah suai dan telah dinaik tarafkan kepada pakaian yang lebih moden seperti baju kurung moden ketika menyambut Hari Raya. Hari ini saya ingin menjelaskan berkaitan justifikasi rasional dalam kaedah pemerolehan ilmu. Kaedah kajian secara statistik ini dipilih kerana ianya membantu kami dalam memperoleh serta mendapatkan maklumat lebih tepat dan sahih. Hal ini kerana kaedah kajian ini lebih bersifat ilmiah dan dipercayai. Kesahihan dalam pemerolehan ilmu adalah penting kerana ianya perlu bagi mengelakkan ketidakpercayaan masyarakat
terhadap kajian yang dilakukan. Selain itu, kaedah ini juga dapat mengelakkan berlakunya kesalahan dalam berfikir. Hal ini kerana manusia secara fitrahnya gemar berfikir secara terburu-buru sehingga menghasilkan falasi dalam berfikir. Oleh itu, kaedah kajian ini dapat dijadikan sebagai garis panduan kepada para pengkaji untuk menghasilkan kajian yang bersifat intelektual. Menggunakan kaedah soal selidik ini, kita dapat menerima pendapat ataupun pandangan sesiapa sahaja. Seperti yang kita tahu, negara kita hidup berbilang kaum, Melayu, Cina dan juga India. Dengan itu, kita boleh melihat pandangan mereka mengenai pakaian tradisional. Sebagai contoh, setiap masyarakat mempunyai pandangan yang berbeza terhadap pakaian tradisional. Pakaian ini melambangkan identiti seseorang. Misalnya kaum Melayu mengenakan pakaian baju Melayu, baju kurung, manakala kaum Cina mengenakan cheongsam dan juga India mengenakan pakaian tradisional sari. Namun begitu, pakaian tradisional ini semakin dilupakan, terutama dalam kalangan anak muda sekarang. Mereka lebih mengikuti trend terkini dan sebagainya. Oleh itu, dengan adanya soal selidik ini, kita dapat mengetahui pandangan masyarakat setempat supaya kita dapat mengekalkan keunikan pakaian tradisional sehingga kini. Okey, seterusnya kaedah soal selidik yang menggunakan Google Form. Dengan itu ia lebih mudah dan cepat. Seperti yang kita tahu, sekarang zaman teknologi, sudah pasti semuanya hanya di hujung jari. Sebagai contoh, mereka dapat mencari maklumat dengan pantas mengenai pakaian tradisional ini. Oleh hal yang demikian, penggunaan soal selidik atas talian ini merupakan salah satu platform yang bagus untuk masyarakat, terutama generasi muda kini, untuk mencari pelbagai maklumat yang mereka ingin tahu. Kesimpulan, secara keseluruhan, memandangkan generasi muda ini akan menjadi pewaris negara di masa hadapan, haruslah dipastikan supaya pakaian tradisional ini terus kekal dan diamalkan. Jika tidak, pakaian tradisional ini akan semakin pudar dan hilang di telan zaman. Oleh itu, generasi muda pada masa kini harus memandang perkara ini dengan lebih serius, kerana pakaian tradisional ini juga merupakan lambang perpaduan dan keunikan sesebuah kaum. Akhir kata, golongan muda haruslah mengekalkan pemakaian pakaian tradisional ini bukan sahaja untuk acara rasmi, tetapi boleh juga dijadikan pakaian rutin pada hari-hari tertentu, seperti hari Jumaat dan sebagainya.